Kisah seram hantu Janet. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, video kali ini saya ingin ceritakan cerita seram yang paling legend di negeri Sarawak. Tidak lain tidak bukan kisah hantu Janet. Ya, kisah ni menjadi perbualan mulut penduduk Sarawak, terutama pada tahun sekitar 70-an dan 80-an. Mengikut ceritanya, Janet ni merupakan seorang jururawat yang berkhidmat di Hospital Umum Sarawak. So, ketika tu dia pulang daripada kerja dari hospital, dan ketika dia pulang menuju ke rumahnya, dia telah diculik. Diculik, tak tahu siapa yang culik, dan dia telah hilang. Okey, ibu bapanya risau kerana si Janet ni tidak pulang daripada hospital. Seharian mereka mencari si Janet ni tapi tidak jumpa. Mereka pergi hospital, mereka bertanyakan rakan-rakannya, dan kebetulan kejadian itu berlaku sekitar 60-an. Memang tidak ada sumber untuk seperti Facebook, internet ya, tidak ada. Jadi mereka mencari secara manual dan pencarian gagal. Pencarian gagal. Tidak beberapa lama kemudian mayat si Janet ni telah dijumpa, dan bila mayatnya dijumpa sangat mengerikan kerana kepala si Janet hilang. Ibu bapanya sangat sedih dengan kejadian tersebut, dan oleh kerana ibu bapanya sedih dan amat marah orang yang menculik si Janet ni, ibu bapanya mengebumikan si Janet ni dengan pakaian merah, serba merah, kasut merah, baju merah, sarung tangan merah dan payung merah. Mereka mengebumikan si Janet dengan berpakaian merah. Menurut kepercayaan orang Cina Tionghoa ketika itu, sekiranya mayat tersebut dikebumikan dengan pakaian merah, dia akan membalas dendam terhadap pembunuh-pembunuh tersebut. Yang membunuh si Janet itulah mereka akan percaya. So mereka sengaja mengebumikan si Janet ini dengan pakaian merah agar rohnya membalas dendam terhadap penculik dan pembunuh tersebut. So menurut kepercayaan, si Janet ni menjadi mangsa korban semah. Apa tu korban semah? Korban semah ni adalah satu ritual di mana sesuatu pembinaan jambatan atau bangunan perlu mengorbankan seseorang anak gadis perawan supaya pembangunan tersebut tidak ada gangguan makhluk. Dikatakan satu jambatan yang dikatakan menjadi korban si Janet ni, iaitu jambatan Satok, pembinaannya tidak berjaya akibat gangguan makhluk di kawasan tersebut. So untuk pembinaan itu berjalan lancar, mereka perlu korbankan seorang anak darah. Jadi si Janet inilah yang menjadi korban. Jadi kepala si Janet ni telah ditanam salah satu tiang jambatan Satok tersebut supaya pembinaannya tidak diganggu oleh makhluk di kawasan tersebut. Itu menurut ceritalah ya. So selepas kematian si Janet ni, banyak gangguan telah berlaku di Kuching, Sarawak. Ada yang mengatakan melihat kelibat si Janet ni berpakaian baju merah, kasut merah, membawa payung, sering berkeliaran di bandar Kuching, Sarawak. Ada kadang-kadang melihat dia berjalan bersendirian dan mengganggu orang-orang di sekitar Kuching, Sarawak. Ada kisah mengatakan dia sering menahan kereta yang berjalan pada waktu malam sehingga orang takut untuk keluar pada waktu malam. Menurut cerita, si Janet ni sering membawa lelaki-lelaki yang bersendirian pada waktu malam untuk menonton wayang. Si Janet ni dikatakan gemar menonton wayang selepas pulang dari kerja, dan salah satu panggung wayang yang sering dia pergi iaitu panggung wayang Cate. Dan selepas menonton wayang dengan lelaki tersebut, dia hilang secara gaib, dan lelaki tersebut terkejut kerana perempuan yang ikut
menonton wayang bersama dia hilang, dan duit yang digunakan untuk bayar tiket wayang tersebut bertukar menjadi daun. Selain daripada itu, ada satu kisah di mana dia menaiki feri untuk menyeberangi Sungai Sarawak, dan pengusaha feri tersebut membawa dia pada waktu malam sekitar 10 malam ke atas begitu, dan bila sampai di seberang sungai, kelibat Janet dalam feri tersebut hilang. Pengusaha feri tersebut terkejut. Dia heran, mana penumpang tadi? Dan dia lihat duit yang dia gunakan untuk membayar tiket feri tersebut bertukar menjadi daun. Dan dikatakan semenjak hari itu, perkhidmatan feri menyeberang sungai sekitar 10 malam telah pun ditutup sehingga hari ini. Dan gangguan itu dikatakan masih berlaku sehingga hari ini. So, yang selalu diganggu ni adalah orang-orang dari luar Sarawak lah yang tidak tahu akan kelibat si Janet ni. Jadi orang yang dari luar datang tidak tahu, tiba-tiba jumpa dengan kelibat Janet dan diganggu. Salah satu pelukis komik dari Jepun telah mengambil kisah Janet ni di dalam komiknya, iaitu komik 3x3 Eyes. Dan kisah hantu Janet ni telah digelar dalam komiknya itu Red Rain Malaysia, di mana dalam komik tersebut hantu Janet ni berpakaian merah dan sering mengganggu orang-orang di sekitar Sarawak. Dan bukan saja kisah Janet ni telah dikomikkan, tapi telah dijadikan salah satu hantu dalam satu permainan video, iaitu The Ghost Trap. Hantu Janet ni telah tersenarai dalam dalam game The Ghost Trap. So begitulah dia famousnya hantu Janet ini, bukan saja di Malaysia, malah di luar negara. So guys, saya tidak tahu sama ada kisah ini betul ataupun tidak. Sebab kalau saya teliti betul-betul, kisahnya lebih kurang dengan cerita kisah legenda Jambatan Tamparuli, di mana kisah Jambatan Tamparuli, seorang wanita juga menjadi korban, iaitu Solungkoi. Dia telah menjadi korban untuk pembinaan Jambatan Tamparuli tersebut. Dan begitu je kisah dengan si Janet ni pun menjadi mangsa korban untuk pembinaan Jambatan Satok. So ceritanya lebih kurang, dan saya kurang pasti sama ada kisah ini benar ataupun tidak, ataupun hanya kisah hiburan turun-temurun nenek moyang pada zaman dahulu. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram Janet. Mudah-mudahan kisah ini dapat memberi sedikit info anda tentang hantu legenda di negeri Sarawak. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Teruskan sokongan anda untuk channel Ali Bosco. Jumpa lagi. Assalamualaikum.